dan selamat sejahtera. Hari ini saya mewakili ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai kes kajian kami. Kes kajian yang telah kami pilih yang mengikuti tajuk kajian kami iaitu sosial psikologi adalah kes mengenai seorang penceramah terkenal yang diisukan dengan kontroversi di antara beliau dengan seorang individu bebas. Di dalam isu ini, penceramah terkenal ini adalah seorang yang kerap melakukan sumbangan amal dan baru-baru ini di dalam tempoh tahun 2020 sewaktu penularan wabak COVID-19, beliau telah banyak membuat sumbangan dan memberi bantuan kepada awam. Kewujudannya kes ini apabila individu bebas terbabit mengatakan penceramah bebas itu telah membuka aib si penerima sumbangan sewaktu beliau memberi sumbangan apabila beliau berkongsi aktiviti ini di dalam media sosial miliknya. Individu tersebut juga mengatakan ketidaksetujuan mengenai tindakan penceramah terkenal ini dan kelakuannya ini adalah amat tidak wajar dan sangat bercanggah dalam ajaran agama katanya. Dan isu ini semakin dikontroversi dengan timbulnya banyak konflik-konflik yang wujud dalam tempoh ini. Dari kisah ini, kumpulan kami telah mendapati kajian ini bersesuaian dengan tajuk yang diberikan, psikologi sosial, kerana ia memahami tindakan individu dalam konteks sosial dan dari segi bidang saintifik. Pula ia menjurus kepada pemahaman tentang keadaan dan sebab bagi tindakan individu dalam konteks sosial. Selain itu, psikologi sosial juga merupakan satu cara untuk mencuba memahami faktor yang menyebabkan kita bertindak atau berperilaku sedemikian dengan kehadiran individu lain di sekeliling kita. Melihat dan menilai sebab perilaku atau sikap dan emosi tersebut berlaku, memahami perasaan, pemikiran, kepercayaan, niat dan keinginan serta matlamat mempengaruhi interaksi dengan individu lain. Oleh itu, kami paparkan antara bukti video yang mengukuhkan wujudnya kes ini dan dalang di sebalik isu ini. Saksikan. Semalam kecoh setelah Ustaz Abu Syafiq meninggalkan komen yang mengkafirkan seorang lagi pendakwah bebas, Abid Liu, berdasarkan gambar tangkap layar laman Facebook miliknya. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu. Pendakwa bebas yang dikenali sebagai Abu Syafiq memaklumkan bahawa laman Facebooknya telah digodam pihak tertentu. Katanya tulisan kafirkan orang Islam itu adalah fitnah dan palsu, sebab tidak mungkin dirinya sebagai pejuang ahli sunnah hakiki mengkafirkan orang Islam sebegitu. Jadi saya nak maklumkan bahawa Facebook saya Ustaz Abu Syafiq Al-Asy'ari itu telah digodam dan banyak teks-teks tulisan yang kononnya saya mengkafirkan orang Islam itu adalah tidak benar dan fitnah ke atas saya. Hati-hati. Mana mungkin saya ahli sunnah wal jamaah hakiki mengkafirkan orang Islam? Tidak mungkin. So jangan melaga-lagakan. Jangan buat namimah ini. Ini dosa besar. Tak kisah. Facebook ada pun kita boleh buat lagi. Ini benda kecil je. Sekarang ni kita mahu semua umat Islam mempraktikkan diri dia untuk menjadi insan yang terbaik. Kita nak sambut Ramadan ini dan ikutlah Nabi, jangan ikut Wahabi. Okey, jumpa lagi. Kata Abu Syafiq lagi, isu itu sebenarnya merupakan isu kecil dan timbul akibat tindakan segelintir warganet yang tidak berpuas hati dengannya dan sengaja melaga-lagakannya dengan Abid. Menurut Ustaz Abu Syafiq, report polis belum dibuat kerana dirinya dalam tempoh kuarantin 14 hari sebab baru pulang dari Turki. Apa-apa pun, drama tu harap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara baik sesama ustaz.
Dalam kes kajian ini, teori yang sesuai untuk penyelesaian adalah dengan menggunakan teori atribusi. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana seseorang menentukan sikap, sifat atau karakteristik berdasarkan apa yang diketahui mengenai orang tersebut pada situasi dan dengan perilaku tertentu. Manusia bermotivasi untuk menentukan tindakan dan tingkah laku mereka. Dalam psikologi sosial, atribusi adalah proses di mana individu menjelaskan sebab-sebab tingkah laku dan peristiwa. Oleh itu, modal untuk menjelaskan proses ini disebut teori atribusi. Penyelidikan psikologi ke atas atribusi bermula dengan karya Fritz Heather pada awal abad ke-20-an. Dan teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelly dan Bernard Wiener. Teori atribusi pada dasarnya melihat bagaimana orang memahami dunia mereka melalui apa sebab dan akibat kesimpulannya yang mereka buat mengenai tingkah laku orang lain dan diri mereka sendiri. Tujuan di sebalik membuat atribusi adalah untuk mencapai kawalan kognitif terhadap persekitaran seseorang dengan menerangkan dan memahami sebab-sebab di sebalik tingkah laku dan kejadian persekitaran. Atribusi mampu memberi ketertiban dan ramalan yang baik dalam kehidupan kita, iaitu menolong kita mengatasi sifat buruk terhadap orang lain. Bayangkan bagaimana rasanya jika anda merasa bahawa anda tidak mempunyai kawalan terhadap dunia, maka akan berlaku fitnah dan perasaan iri hati seperti apa yang berlaku terhadap Ustaz Edliu. Apabila anda membuat atribusi, anda menganalisis keadaan dengan membuat kesimpulan, iaitu melampaui maklumat yang diberikan mengenai keikhlasan orang lain dan diri anda serta kesimpulan mengenai persekitaran yang sedang berlaku. Mengenai hubungan antara teori atribusi dengan kes yang berkaitan dengan apa yang berlaku terhadap Ustaz Edliu, teori telah menerangkan bagaimana seseorang menentukan sikap, sifat berdasarkan apa yang mengenai orang tersebut pada situasi dan tingkah laku tertentu. Ini bermakna bagi menyelesaikan permasalahan ini, orang-orang yang mengecam beliau perlulah bersangka baik dan tidak perlulah sehingga mengada-adakan fitnah sehingga mengaibkan beliau. Sebagai seorang manusia, kita tidak berhak untuk menentukan keikhlasan, bahkan kita sendiri tidak mengetahui seberapa tinggi nilai keikhlasan seseorang. Jikalau ada yang mempunyai rasa tidak puas terhadap, kita perlulah bersikap profesional, iaitu menegur secara personal. Bagi cadangan penyelesaian dalam kes kajian ini adalah dengan menggunakan teori social comparison, iaitu satu teori yang menerangkan tentang proses saling mempengaruhi dan perilaku bersaing dalam interaksi sosial menimbulkan kebutuhan untuk menilai diri sendiri dengan membandingkan diri dengan diri orang lain. Selain itu, terdapat dua perkara yang dibandingkan, iaitu pendapat dan kemampuan. Manusia biasa melakukan perbandingan diri, misalnya seperti kata-kata atau pendapat, nama yang lebih baik, ataupun siapa yang memiliki keunggulan tertentu. Setiap masalah berpunca dari ketidakseimbangan yang berlaku antara individu dalam tingkah laku dan interaksi sosial. Kemunculan masalah dan penyelesaian yang tidak berkesan datang dari psikologi seseorang mengenai kehidupan sosial positif atau negatif. Dalam beberapa kes, psikologi sosial membantu menyelesaikan masalah dengan perangsang sosial yang baik dalam pendidikan, agama dan persekitaran. Dalam beberapa kes dengan individu dari persekitaran yang tidak kondusif, memberi pemahaman atau perhatian yang buruk akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang yang memberi kesan pada interaksi sosial yang buruk. Oleh itu, pentingnya psikologi sosial dalam interaksi sosial menyokong kehidupan yang harmoni antara individu dan menyelesaikan masalah yang saling menguntungkan. Ini amatlah penting, iaitu sebelum mengeluarkan pendapat atau kenyataan, seseorang itu haruslah membuat kajian yang tepat dan betul. Hal ini demikian kerana jika seseorang itu mengeluarkan kenyataan yang tidak tepat, ia akan menimbulkan fitnah dan sekaligus menimbulkan huru-hara di kalangan masyarakat. Di samping itu, seorang itu haruslah bertanya sendiri dengan tuan badan, kerana ini akan dapat mengelakkan salah faham berlaku dan penyebaran berita palsu dapat dielakkan terus berlepas. Kesimpulannya, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang
seharusnya diketahui dan dimiliki oleh seseorang. Ia juga meneliti mengenai dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku sosial manusia. Seorang psikologi sosial melihat kepada sikap, keyakinan dan perilaku baik individu maupun kelompok. Bidang ini juga mengkaji interaksi interpersonal, menganalisis cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di mana ia secara individu atau dalam suatu kelompok besar. Pembinaan psikologi sosial perlulah dimulakan sejak awal supaya anak-anak yang semakin dewasa akan terbiasa dalam membezakan perkara yang baik dan buruk dalam bermasyarakat, sehingga mereka tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan norma-norma yang tidak sihat. Perkembangan psikologi sosial haruslah didedahkan kepada ibu bapa yang juga supaya mereka dapat menguasai anak-anak dengan baik dan terkawal. Penggunaan internet teramatlah penting untuk dikawal supaya anak-anak tidak terlalu bebas dalam mengakses sebarang jaringan internet. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita diminta untuk menjaga hubungan antara manusia dengan baik. Sikap-sikap dan amalan yang perlulah diamalkan dan hapuskan segala perbuatan negatif yang mampu merosakkan hubungan sesama manusia.